Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 10 Mei 2015. Johor beri 6 juta ringgit bantuan masuk rumah kepada pemilik RMMJ tahun ini. Kerajaan Johor arah 16 PBT serap GST. Sambutan Hari Perbandaran MPJBT ke-14 meriah. MPJBT bakal bina gimnasium rakyat. Dan akhir sekali, Kerajaan Negeri cadang lantik perwakilan Sarawak jamin kebajikan komuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Negeri Johor telah menyediakan sebanyak 50 juta ringgit menerusi pemberian bantuan masuk rumah bagi membantu meringankan beban pemilik rumah mampu milik Johor RMMJ yang akan berpindah ke rumah baharu. Menteri Besar Johor Datuk Mohamad Khalid Nordin berkata daripada jumlah tersebut, kira-kira 6 juta ringgit diperuntukkan tahun ini melalui pemberian RM1,000 setiap pemilik RMMJ sebagai usaha mengurangkan bebanan mereka membayar deposit air dan elektrik apabila berpindah. Mereka yang menerima kunci rumah mampu milik Johor tahun ini, Kerajaan Negeri memberi sebanyak RM1,000 bagi tujuan untuk meringankan tanggungan mereka untuk bila pindah rumah, seperti membayar deposit air, api dan sebagainya. Dan Kerajaan Negeri memang telah mempunyai tabung sebanyak 50 juta bagi tujuan ini. Jadi untuk tahun ini kita menjangkakan lebih kurang 6 juta dipakai, berasaskan kepada jumlah mereka yang akan terima kunci-kunci rumah mampu milik Johor. Ada macam-macam rumah mampu milik sekarang ni, tapi yang kita cakap ni rumah mampu milik Johor. Tambah beliau, sasaran jumlah peruntukan tersebut berdasarkan jumlah 5,000 penduduk yang bakal menerima kunci RMMJ bagi tahun ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Kunci Rumah Kos Rendah dan Sederhana Rendah Taman Seroja Johor Bahru. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Abdul Latif Bandi, Presiden dan Ketua Eksekutif Jacob, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim dan Pengarah Urusan Johor Land Luqman Abu Bakar. Projek Rumah Kos Rendah dan Sederhana Rendah Taman Seroja ini dibangunkan oleh Johor Land Berhad, anak syarikat Johor Corporation Jacob. Ia terdiri daripada 304 rumah pangsa yang meliputi 4 blok rumah bernilai antara RM35,000 hingga RM80,000 seunit. Menurut Datuk Mohamad Khalid yang juga pengerusi Jacob, kesemua rumah pangsa berkenaan telah disubsidi berjumlah hampir RM60,000. Semua rumah-rumah ni adalah disubsidi. Secara purata subsidinya adalah dalam RM60,000. Daripada harga kos, itu tak termasuk harga pasaran. Harga pasaran lagi tinggi. Tapi subsidi RM60,000 hanya dari segi harga kos. So kalau Jacob nak jual, katalah tak ada itu harga pasaran, dia boleh dapat lebih. Tapi apa pun ianya disubsidi, dan rumah-rumah ni kita tak boleh diurus niaga selama 10 tahun kerana dia disubsidi. Sementara itu, Datuk Mohamad Khalid turut mengumumkan 10 unit rumah kedai yang terdapat di rumah pangsa tersebut akan diserahkan kepada Perbadanan Pengurusan Rumah Pangsa bagi mengurus, mentadbir dan menyelenggara bangunan. Beliau berkata melalui badan itu ia akan menguruskan penyewaan kedai bagi tujuan mengurangkan jumlah bayaran pengurusan bulanan setiap penduduk di kawasan itu. Kerajaan Negeri bersetuju 10 unit rumah kedai ataupun kedai yang terdapat dalam rumah pangsa yang diserahkan kepada Kerajaan Negeri oleh pemaju. Kita akan serahkan kepada Perbadanan Pengurusan Rumah-Rumah Pangsa ni untuk mereka ambil sewa daripadanya bagi tujuan untuk mengurangkan jumlah bayaran setiap penduduk, bayaran management fees, bayaran bulanan, bayaran pengurusan bulanan. Projek perumahan Taman Seroja telah siap dibina awal tahun ini dan dibangunkan di atas tapak seluas 3 hektar dengan kos pembangunan berjumlah RM34 juta. Setiap blok rumah pangsa tersebut telah diberikan sijil perakuan siap dan pematuhan CCC pada April lalu.
Jacob Nerusi Johor Land merancang untuk membina 3,600 unit rumah mampu milik bermula 2013 hingga 2017 di 7 lokasi di kawasan pembangunan Iskandar Malaysia, termasuk beberapa lokasi dalam kawasan bandaraya. Datuk Muhammad Khalid menyerahkan replika kunci rumah kepada 15 wakil pembeli sebagai simbolik majlis perkenaan. Wakil pembeli yang ditemui TV Selatan melahirkan keterujaan apabila tidak menyangka akan memiliki rumah sendiri pada usia yang muda dan bersyukur keprihatinan kerajaan negeri dan Jacob membantu menyediakan RMMJ ini. Loan so far saya tak ada masalah sebab kalau kita bayar sebelum ni kita membuat loan apa-apa, kalau pembayaran kita jelas tak ada masalah apa-apa. Kalau apa-apa tanggungan then kita punya bank loan masalah. Kerajaan kita saya berminta terima kasih dan Johor Land. Terima kasihlah pada Johor Land, maksudnya Johor Corp sendiri dan subsidiary dia Johor Land ambil inisiatif untuk sebagai imbuhan pada rakyat. Maksudnya saluran tu terus direct kepada rakyat. Jadi saya berterima kasih kepada Johor Land dan Johor Corp kami ambil inisiatif ini untuk kebaikan rakyat Johor. Bukuat kuasa serta-merta Kerajaan Negeri Johor mengarahkan ke semua 16 pihak berkuasa tempatan PBT di negeri ini untuk menyerap cukai barang dan perkhidmatan GST yang dikenakan ke atas perkhidmatan yang diberikan sebelum ini. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Dato' Abdul Latif Bandi berkata, cukai perkhidmatan yang diserap adalah seperti penyewaan dewan, sewaan gerai, permohonan lesen dan perkhidmatan pindah milik. Dan kita pun telah mengadakan mesyuarat kerajaan negeri di mana GST itu kita tak akan kenakan kepada itulah PBT lah, yang PBT charge tu. Contoh sewa dewan, dia soal-soal perkhidmatan yang dikenakan GST ni perkhidmatan. Contoh sewa dewan, sewa gerai, pindah milik, lagi borang proses dan permohonan lesen dikenakan GST. Parking pun dikenakan GST. Jadi kalau di Johor Tengah ni kita kalau ikut daripada anggaran kita hampir dekat 600,000. Maknanya GST tu kalau kita kenakan 600,000 lah. Jadi kerajaan negeri telah mengarahkan semua PBT. Maknanya tak perlu collect GST tu untuk kita absorb. Dan semalam saya ada bincang, kebetulan ada program perjumpaan dengan timbalan-timbalan ketua bahagian bersama dengan Perdana Menteri. Saya ada berbual dengan Menteri Perumahan, Tempatan dan Datuk Rahman Dahlan. Beliau pun akan membawa perkara ini ke dalam mesyuarat kabinet lah, untuk kita pastikan maknanya pihak usaha tempatan ni dikecualikan lah dalam membayar GST ni. Kerana kalau dikenakan GST akhirnya kita akan kenakan kepada rakyat. Sedangkan perkara-perkara ini adalah perkhidmatan kita kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika sidang media selepas merasmikan Karnival Sambutan Hari Perbandaran ke-14 Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah MPJBT. Tambah beliau, kerajaan negeri akan berbincang dengan Kastam Diraja Malaysia untuk mendapatkan pengecualian pembayaran balik cukai tersebut yang dijangka berjumlah lebih 3 juta ringgit setahun. Yang saya anggarkan hampir dekat 2 juta. Hampir 2 juta GST. Mungkin lebih pada tu. Contohnya macam MPJBT, Bandaraya, Kulai, ini semua PBT yang besar. Kita hampir dekat 6 PBT yang besar. Jadi kalau kita tengok Johor Tengah sendiri pun dekat 600,000. Mana lingkungan yang lain pun lebih kurang dalam setengah juta gitu. Dan kalau kita campur dengan PBT lain yang kecil-kecil mungkin dalam 60,000 atau 70,000. Mana jumlah tu lebih kurang dalam 2 juta lah. 2 juta hingga 3 juta. Setahun. Mana kalau kita absorb dan kita tanggung, kita bayar balik pada pihak kastam pun hampir dekat 3 juta lah. Jadi sekarang ni kita minta kita dikecualikan untuk membayar GST tu. Karnival Sambutan Hari Perbandaran ke-14 Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah MPJBT yang berlangsung selama 3 hari bermula 8 Mei hingga 10 Mei berjaya menarik ribuan pengunjung.
Yang di-Ketua MPJBT Salihuddin Hassan berkata, karnival yang diadakan di Hutan Bandar Mutiara Rini tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan MPJBT terhadap pembayar cukai selain untuk mendekati masyarakat. Kita bertuah kerana pembayar-pembayar cukai dalam kawasan MPJBT ini boleh kita katakan sebagai pembayar cukai yang baik. Kerana setiap tahun kita dapat mengutip hasil yang agak baik. Dan sebenarnya apabila kita membuat kutipan yang baik, hasil tersebut kita akan pulangkan balik kepada masyarakat dalam bentuk belanja pembangunan. Dia berkata demikian sewaktu memberi ucapan dalam majlis perasmian karnival tersebut yang disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Latif Bandi. Sambutan Hari Perbandaran ke-14 telah bermula semenjak 30 April lalu dengan penganjuran forum perdana yang diadakan di Masjid Al-Jawahir, Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor. Pelbagai aktiviti menarik diadakan pada karnival tahun ini, antaranya kejohanan futsal, sukan VIP, gerai jualan, pertunjukan belon panas, pertunjukan layang-layang pelancaran rakan kop dan pertandingan memancing. Begitu juga sebentar lagi akan ada pertandingan memancing, hadiahnya juga lumayan, kejohanan futsal, sukan rakyat yang difahamkan yang Wak Datuk juga akan turut serta dalam sukan rakyat, acara baling bowling bola buah kelapa, mudah itu. Begitu juga dengan pertunjukan layang-layang, dan kita juga ada edarkan 1000 layang-layang percuma untuk 1000 yang terawal. Dalam pada itu, pengunjung yang ditemu bual turut gembira dan berpuas hati dengan penganjuran karnival pada tahun ini. Baguslah, boleh menarik pengunjung-pengunjung luar datang kat sini, macam-macam aktiviti yang dilakukan. Macam tadi pertandingan mancing, hadiah-hadiah sangat lumayan. Macam-macam lah aktiviti yang boleh buat pada hari Minggu macam ni dengan bersama keluarga lah. Bagi saya, aktiviti ni amat menggalakkanlah kepada semua rakyat-rakyat Johor. Kalau boleh banyakkan lagi lah majlis-majlis seperti ini kan. Dia mengeratkan lagi silaturahim antara seluruh rakyat Johor lah. Paling tidak pun merapatkan lagi perpaduan di Malaysia ni, satu Malaysia lah. Mestinya memang menarik sebab semuanya dapat ni, sama ada daripada orang tua ataupun kanak-kanak, semuanya dapat melibatkan dirilah dalam aktiviti ni. Pada saya eloklah. Sementara itu, pihak MPJBT turut mengumumkan pembinaan sebuah gimnasium rakyat di Hutan Bandar Mutiara Rini yang dijangka siap pada tahun hadapan. Pembinaan gimnasium tersebut bertujuan merealisasikan hasrat Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Khalid Nordin, untuk membudayakan sukan dan gaya hidup sihat kepada rakyat. Pada tahun hadapan akan siap sebuah gimnasium rakyat. Kita akur dengan arahan kerajaan negeri supaya semua PBT Johor menyediakan sebuah gimnasium rakyat. Gimnasium yang kita sediakan standardnya sama macam mana yang terdapat gym oleh pihak private. Itu yang akan kita sediakan untuk masyarakat dalam kawasan MPJBT, dan kita telah memilih lokasinya dalam kawasan Hutan Bandar MPJBT ini, dan insyaAllah gimnasium ini akan menjadi kenyataan dan boleh digunakan pada tahun hadapan. Dan itulah maknanya tadi kita hasil yang kita dapat kita akan belanjakan balik mengikut keutamaan rakyat. Dan kita tahu masyarakat kita dewasa ini ramai yang concern tentang kesihatan. Tambah beliau, pada tahun ini MPJBT memperuntukkan sebanyak 45.4 juta ringgit untuk perbelanjaan penyelenggaraan selain 78.5 juta ringgit untuk projek pembangunan di seluruh kawasan MPJBT. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula.
Kerajaan Johor mencadangkan untuk melantik perwakilan dalam kalangan masyarakat Sarawak di negeri ini bagi menjamin kebajikan komuniti berkenaan. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, penyertaan wakil pemimpin masyarakat Sarawak dalam pentadbiran negeri Johor bertujuan menyelesaikan sebarang isu dan masalah yang dihadapi mereka, khususnya di daerah Pasir Gudang, meliputi aspek sosio-ekonomi dan kos sara hidup. Seperti yang banyak kali dahulu pernah saya nyatakan, dari segi parti UMNO itu sendiri, kita tidak ada masalah sekiranya satu cawangan yang terdiri daripada orang-orang Dayak Sarawak ingin diwujudkan sebagai cawangan dalam UMNO. Dan bila ia menjadi salah satu daripada cawangan dalam UMNO bahagian Pasir Gudang, maka sudah tentulah kita dapat menentukan apa saja isu, masalah, cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Dayak di Pasir Gudang. Kita dapat mengatasinya secara berstruktur dan juga secara tersusun. Beliau berkata demikian sewaktu merasmikan Majlis Peragawai 2015 peringkat Parlimen Pasir Gudang di Dewan Raya Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah MPJBT Bandar Sri Alam Masai. Tambah Datuk Muhammad Khalid, lebih 40,000 masyarakat Sarawak menetap di Johor layak diberikan keistimewaan memandangkan mereka telah lama bermastautin di negeri ini dan secara tidak langsung membantu dalam menyumbang kepada kepesatan ekonomi. Dalam pada itu, Penasihat Persatuan Komuniti Sarawak PKS Raymond Bryan berpendapat pelbagai aspek perlu diteliti semula oleh ahli-ahli PKS dalam memilih individu yang layak dilantik bagi mewakili komuniti Sarawak di dalam pentadbiran Kerajaan Johor. Saya memang menyambut baik cadangan ini dan saya juga berharap agar cadangan ini dapat direalisasikan di masa akan datang. Cuma kita kena melihat daripada pelbagai aspek yang kita akan bincangkan dari segi persatuan sebelum kita membuat apa-apa keputusan. Tetapi bagi saya memang satu cadangan yang amat baiklah. Johor akan menjadi negeri pertama di Semenanjung Malaysia apabila akan membina sebuah kampung budaya masyarakat Sarawak sekaligus bakal menjadi tarikan baharu pelancongan di negeri ini. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan negeri tiada masalah untuk membantu merealisasikan hasrat Persatuan Komuniti Sarawak PKS untuk membina kampung budaya tersebut yang dicadangkan terletak di Bandar Sri Alam Masai. Saya difahamkan bahawa perundingan sedang dilakukan antara pihak persatuan dengan pihak pemaju. Kalau betul dah dikenal pasti tapak tanah yang sesuai, maka kerajaan negeri tidak ada halangan untuk membantu merealisasikan hasrat dan permintaan tuan-tuan dan puan-puan. Beliau memberitahu pemberita ketika merasmikan Majlis Peragawai 2015 peringkat Parlimen Pasir Gudang di Dewan Raya MPJBT Bandar Sri Alam Masai. Lebih 500 orang masyarakat Sarawak dari pelbagai suku kaum hadir memeriahkan sambutan Hari Gawai berkenaan. Para tetamu turut dihiburkan dengan persembahan-persembahan tarian kebudayaan suku kaum Dayak dan Bidayuh. Selain itu, kerajaan negeri menerusi Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ menyumbang sebanyak RM30,000 kepada pihak PKS. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.